Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil Islam wal iman. وأنعمنا بنعمة الاستقامة والثبات على صراطه المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid, Timbalan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh hajatan kuasa masjid yang ada, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita masih lagi diberikan peluang yang amat berharga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengecapi dan menikmati nikmat penghidupan di atas muka bumi Allah taala ini. Kita dah berada pada malam yang ketiga Safar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, peluang demi peluang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita untuk kita bersama-sama mempertingkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang saleh. Dan alhamdulillah dengan hidayatut taufik yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekian kalinya untuk sama-sama kita tergolong daripada golongan yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya sebentar tadi dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Dan alhamdulillah Allah taala masih pilih kita sama-sama berada dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala, dalam satu majlis untuk kita bertadabbur, memahami, mendalami serta mengambil pedoman, ibrah dan peringatan daripada ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kehidupan kita senantiasa terarah dan terpimpin ke arah siratal mustaqim insya-Allah. Dan kita masih lagi bersama-sama dengan surah Al-Insan. Insya-Allah pada malam ni kita akan sambung penafsiran pada ayat yang ke-23 insya-Allah.
Jadi sebelum kita nak teruskan pengajian kita pada malam ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali sebagai tanda syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab. Moga-moga kita dipermudahkan oleh Allah untuk mempelajari ilmu pada malam ini. Dan seterusnya kita sama-sama baca ayat daripada surah Al-Insan, bermula daripada ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-31, ayat yang terakhir insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمد لله Barakallahu lana wa lakum jami'a. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebentar tadi insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pengajian yang lalu kita telah mempelajari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira dan suntikan motivasi kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang semasa hidup di dunia dapat melawan kehendak hawa nafsunya semata-mata melaksanakan perintah Allah, semata-mata mengharapkan redha daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala anugerahkan dengan pelbagai nikmat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dengan memakai pakaian-pakaian sutera yang halus lagi hijau dan sutera yang tebal, dan seterusnya dipakaikan dengan gelang diperbuat daripada perak, diberikan kepada mereka minuman yang bersih lagi suci. Dan inilah kata Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjaran dan balasan terhadap usaha yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala semasa hidup di dunia. Dan Allah Taala itulah dia balasan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ni kita nak teruskan pada ayat yang ke-23, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami
Sesungguhnya kami nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, kami telah menurunkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamilah yang telah menurunkan Al-Quran. Pada ayat yang ke 23 ini sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala nak menangkis segala tomahan-tomahan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Mekah yang mengatakan bahawa Al-Quran ini daripada Nabi SAW, merupakan kalam daripada Nabi. Dan mereka mengatakan mereka sebenarnya tidak percaya Nabi boleh mengeluarkan kata-kata yang indah. Sebenarnya bukan daripada kalam Nabi, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka mengatakan bahawa Nabi ni sebenarnya tukang sihir, kata dia. Kalau cakap macam ni cakap tukang sihir ni. Dia boleh mengaburi kita punya pendengaran, dia boleh mempengaruhi kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala nak menangkis tomahan-tomahan daripada orang-orang kafir Quraisy. Allah Ta'ala sebut inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, sesungguhnya kami. Allah Ta'ala mulakan dengan huruf taukid, inna, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan ke atas kamu wahai Muhammad Al-Quran dengan seturun-turunnya. Kalau kita mengaji bahasa Arab tuan-tuan, kalau diletakkan perkataan, dia panggil isim masdar di belakang tu, nazzalna tanzila. Orang yang mengaji bahasa Arab dia panggil kata terbitan tanzila ini untuk tujuannya untuk memberi pengukuhan terhadap apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Al-Quran ini memang benar-benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Lebih-lebih lagi Nabi ini dikenali oleh orang Arab kafir Quraisy, orang yang tak reti membaca, yang buta huruf, yang ummiyun. Jadi Allah Ta'ala tegaskan yang mana Al-Quran ni diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama 23 tahun secara munajjaman, mufarraqan wa munajjaman, secara berasingan dan berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Dia bukan diturunkan secara sekaligus. Cuma diturunkan pada malam Lailatul Qadar sekaligus ke langit dunia. Kemudian diturunkan secara berperingkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut peristiwa-peristiwa yang berlaku dan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan orang-orang kafir Quraisy. Dan selain daripada itu, jadi Allah Ta'ala tak turun sekaligus pasal apa? Untuk memudahkan dihafal, untuk Nabi mudah menghafalnya, dan Nabi mudah memahaminya dan beramal dengannya, dan untuk bertujuan liyusabbital mu'minun, dan untuk mengukuhkan orang-orang yang beriman terhadap peristiwa-peristiwa yang berlaku, dan untuk menangkis apa-apa yang didakwa oleh, yang ditohmah oleh orang-orang musyrikin Mekah. Sebab itu diturunkan secara berperingkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diturunkan secara sekaligus. Kerana Nabi ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia macam kita juga. Dia manusia macam kita. Cuma Nabi ni istimewanya diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keistimewaan, tapi dia tetap manusia macam kita. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita juga umat Nabi Muhammad SAW, nak belajar Quran ni tak boleh nak cepat. Jangan nak ekspres. Semua nak instant, nak segera-segera. Belajar Quran pun nak cepat, nak segera. Kena belajar betul-betul Al-Quran ni berguru, bertalaki dengan guru. Ini diajar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berguru dengan Jibril alaihi salam. Jadi Allah Ta'ala sebut inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Dan seterusnya Allah Ta'ala sebut fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah, kata Allah Ta'ala, bersabarlah kamu wahai Muhammad untuk melaksanakan ketetapan Rabbmu.
yakni sebagaimana kami telah memuliakanmu dengan firman-Ku, maka bersabarlah dalam menerima qada dan qadarnya. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menata urusanmu dengan penataan yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala beritahu kepada Nabi secara khususnya supaya bersabar dengan ketetapan Allah, takdir yang Allah Taala tetapkan kepada Nabi, kerana Nabi membawa Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, menghadapi pelbagai ujian dan cobaan, serangan-serangan daripada orang kafir Quraisy. Jadi Allah Ta'ala minta supaya Nabi bersabar. Dan sebenarnya ayat 24 ni ada sebab diturunkan ayat ini, tidak disebut dalam kitab kita ini. Sebab diturunkan, diceritakan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir daripada Qatadah annahu balaghahu anna Abi Jahlin, Abu Jahal satu hari telah berkata kepada kaum Quraisy, dia dengan sombong, dengan lagak sombongnya, dengan keegoan dan kesombongannya, cakap dengan orang kafir Quraisy. Dia kata apa, la in ra'aita Muhammadan yusalli la at'anna unuqahu. Jika sekiranya kamu melihat Muhammad tu semayang depan Kaabah, nescaya aku akan, jika aku melihat, kata dia, jika aku melihat, wala in ra'aitu Muhammadan, jika aku melihat Muhammad ni semayang depan Kaabah, nescaya aku akan penggal tengkuknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kepada Nabi, inilah dia ujian-ujian yang bakal dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Taala minta kepada Nabi bersabar. Fasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah kamu terhadap ketetapan Tuhanmu. Kita kena bersabar sebenarnya. Ini satu pengajaran yang kita boleh ambil, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sifat sabar ini, bersabar terhadap ketentuan Allah. Apa saja yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena sabar. Apa saja yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena sabar. Lebih-lebih lagi dalam kita memperjuangkan agama Allah, dalam kita menyampaikan dakwah, dalam kita menyatakan kebenaran. Orang yang menyata bawa perkara benar ini, dia akan menghadapi ujian dan cobaan yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu merupakan asam garam perjuangan. Ini ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri Allah Taala uji oleh orang-orang kafir. Nabi sendiri pun patah gigi, luka, kena baling dengan Abu Jahal ni, luka kepala dia, luka kaki dia. Nak bagi tahu orang yang berjuang, yang bawa perkara-perkara yang benar, tetap akan menghadapi ujian dan cobaan ini. Jadi kita kena bersabar dengan ujian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti' minhum athiman aw kafura, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di kalangan kamu, di kalangan mereka. Jadi Allah Ta'ala kata bersabarlah. Bersabarlah. Macam-macam mana pun jangan ikutlah orang kafir ni. Macam-macam mana pun jangan kita ikut orang kafir yang berbuat dosa ni, di antara mereka. Yakni janganlah mematuhi orang-orang kafir ataupun munafik yang ingin menghalangi dakwahmu. Akan tetapi sampaikanlah risalah Rabbmu dengan bertawakal kepadanya, kerana dia akan menjagamu daripada manusia. Allah Ta'ala yang akan pelihara, Allah Ta'ala yang akan jaga. Agama Allah tetap akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke hari kiamat, walaupun menghadapi pelbagai tentangan dan rintangan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Ini memang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala beritahu kepada Nabi secara khususnya dan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita ikut orang-orang kafir ni. Jangan sampai kita ikut jejak langkah orang kafir ni. Kita baru saja merdeka, tuan-tuan. Kita merdeka, negara kita alhamdulillah merdeka, dan kita bermohon kepada Allah, moga-moga kemerdekaan ini Allah Ta'ala anugerah sampailah bila-bila.
Tetapi yang kita lebih risau dan bimbang lebih daripada negara ini merdeka, apabila kita melihat umat Islam nafsunya masih lagi tidak dimerdekakan, pemikirannya masih lagi dijajah, nafsu masih lagi dijajah, cara hidupnya masih lagi dijajah oleh penjajah. Jadi biarlah, jadi Islam datang nak memerdekakan kita daripada segala bentuk penjajahan, segala bentuk penjajahan, segala bentuk penjajahan hawa nafsu ni, syaitan, hawa nafsu dan makhluk-makhluk makhluk-makhluk Allah, supaya kita senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala sebut, jangan kita mentaati orang-orang kafir ni. Jangan kita sekali-kali taat. Kalau kita nak berkawan dengan orang kafir pun jangan sampai kita ikut mereka ini, sampai boleh merosakkan akidah kita. Kita dibolehkan berkawan dengan orang kafir, tak ada masalah. Dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kita tengok bagaimana Nabi berlembut dengan orang kafir, bergaul juga dengan orang-orang kafir yang baik. Tak ada masalah. Selagi orang kafir ini tidak menghina Islam. Tapi kalau bila orang-orang kafir menghina Islam, kita sebagai orang Islam tidak boleh berdiam diri. Kena mempertahankan agama Islam daripada diperkotak-katikkan oleh orang-orang yang bukan Islam. Okey, seterusnya Allah Ta'ala sebut, selepas Allah Ta'ala kata jangan ikut orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir ini, Allah Ta'ala bagi penekanan kepada kita, khususnya kepada Nabi SAW dan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan resolusi ataupun merupakan jalan bagaimana nak menguatkan dalaman kita, supaya kita tidak mudah terpedaya dengan orang-orang yang bukan Islam. Caranya apa? Wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Caranya jadilah orang yang senantiasa berzikir. Berzikirlah, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, daripada pagi sampai ke malam, pagi dan petang, siang dan malam. Bukratan wa asila sama ada maksudnya pagi dan petang ataupun siang dan malam. Jadi Allah Ta'ala minta supaya kita ni, hati kita ni tidak terlepas daripada mengingati Allah. Zikir ni apa, tuan-tuan? Maknanya kita hadirkan hati kita untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir mana orang yang ingat, hatinya tidak lalai daripada mengingati Allah. Jadi untuk menguatkan dalaman kita supaya kita tidak mudah terpedaya dengan godaan oleh orang-orang yang bukan Islam, maka kita hendaklah senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kena ingat Allah senantiasa, daripada pagi sampai petang, daripada siang sampai malam. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kita kena ambil perhatian. Jadi hati kita ni, tuan-tuan, jangan kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Berada dalam apa jua keadaan pun jangan sampai kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Taala sebut berzikir. Maknanya kita melazimi mengingati Allah pada setiap waktu, dengan hati dan lisan sekali. Berzikir ni, tuan-tuan, sama ada dengan hati ataupun lisan. Dua-dua kena berzikir. Tapi Nabi SAW pernah menyebut dalam sebuah hadis dia, Nabi kata, la yamutunna ahadukum hatta lisanuka ratban bizikrillah. Jangan sekali-kali kamu meninggal, kata Nabi, melainkan lidah kamu basah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut lidah. Nabi sebut lidah bukan nak menafikan hati itu. Hati itu yang paling utama, jangan lalai. Tapi lidah juga Nabi minta kita hadirkan, kita senantiasa sebut dengan lidah. Jangan kita dengan hati sahaja, tapi kita terjemahkan daripada hati bawa ke lidah kita. Pasal apa? Kenapa Nabi suruh basahkan lidah kita dengan zikir, dengan nama-nama Allah? Kerana lidah kita ni, tuan-tuan dan perempuan, banyak menyebut perkara-perkara yang tak baik. Itu dia panggil nak bayar zakat lidah. Bersihkan lidah kita.
adik asyik bercakap perkara-perkara yang tak baik. Kadang-kadang kita bukan mengumpat pun, tapi duk bersembang benda-benda yang tidak berfaedah, yang tidak mendatangkan ganjaran pahala daripada Allah. Sembang-sembang kosong, dia panggil omong-omong kosong. Berbual tak apa-apa, cerita yang tak ada faedah. Cerita pasal janda ni, janda tu, semua diceritanya. Tak habis-habis, kan? Macam-macam masuk cerita. Lepas tu pula ada pula tukang bawa Ajinomoto pula, Pak Haji bawa Pak Haji. Kerja dia menambah cerita. Bukan main sedap. Dia ni kerja menambah cerita, bawa Ajinomoto. Bukan main sedap. Cerita pendek jadi panjang. Ni ada orang yang macam ni. Jadi Nabi minta kita supaya mengingati Allah dengan lidah, supaya lidah kita ni dapat dibersihkan, dapat disucikan dengan zikrullah. Jadi hati kita ingat Allah, lidah kita pun menyebut nama Allah. Nabi pernah sebut, tuan-tuan. Nabi kata, hal yakubbun nas 'alan nari 'ala hasaida alsinatihim. Kamu tahu tak? Ramai manusia yang dihumbankan, yang disembamkan mukanya ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala dek kerana hasaida alsinatihim, kerana bahana lidah dia. Lidah yang tidak dijaga. Kena orang Melaka pula lidah dia, ya Allah, bahasa kasar sungguh. Kan? Melaka ni boleh bergaduh-gaduh, kan? Bahasa kasar, tapi hati baik. Kata dia orang Melaka ni, bahasa je kasar, hati baik. Mulut je jahat, hati baik, kan? Tidak sebegitu sebenarnya. Kalau hati baik, mulut pun baik jugalah. Kalau mulut tak baik, itu terjemahan daripada hati. Pasal hati ni raja, dia yang mengarahkan mulut bercakap benda-benda yang tak baik. Sebab itu Nabi minta kita bercakap tu biarlah bercakap perkara-perkara yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, Nabi kata, siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, hari kematian dia, kiamat kecil, maka falyaqul khairan, bercakap tu biarlah bercakap benda-benda yang baik. Kalau rasa mulut tu kalau bercakap asyik nak nyumpah seranah orang je, mulut tak ada insurans, maka Nabi kata auliyasmut, baik engkau diam dia. Itu lebih baik untuk kamu. Lepas tu nak berzikir malas pula. Kalau berzikir rajin, dia boleh menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan segala kekotoran lidah tu. Tapi kalau dosa dengan manusia, tuan-tuan, tetap kena minta maaf. Ada mengumpat, ada mengata orang, mengutuk orang, kena minta maaf dengan Tuhan dia. Ini perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan pernah teringat dulu ada satu viral dekat dalam internet. Ada seorang di Malaysia ni kata, nak berzikir tak boleh sebut Allah. Ingat lagi tak? Ada seorang di Malaysia ni, dia mengatakan nak berzikir ni tak boleh kalau kita Allah, 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 ya Allah. Tak boleh, kata dia. Berzikir ni kena gabungkan, kena diidhafahkan. Nama Allah ni tak boleh disebut Allah sahaja, dia kena disandarkan dengan subhanallah, alhamdulillah. Tuan-tuan, kenapa tak boleh? Allah Ta'ala dah sebut, wazkurisma rabbika, sebutlah nama Tuhanmu. Boleh sebut nama Allah, tak ada masalah pun. Sama ada tuan-tuan nak sandarkan ke ataupun tak sandarkan ke, tak ada masalah pun. Jadi tak ada masalah kalau kita nak sebut nama Allah tanpa kita sandarkan dengan nama-nama Allah yang lain. Itu dia, tuan-tuan. Okay? Jadi Allah Ta'ala minta supaya kita senantiasa mengingati Allah daripada pagi sampai ke petang. Kemudian daripada pagi sampai ke petang ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut lagi, disambung lagi, wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan Allah Ta'ala minta kita juga mengingati Allah pada sebahagian daripada malam, dan sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bahagian yang panjang di malam hari. Allah Ta'ala sebut yang tadi,
Kalau bukratan wa asila tu kalau kita ikut terjemahan dia, pagi dan petang. Pagi dan petang tu, pagi tu adalah semayang subuh. Petang tu adalah semayang zuhur dan semayang asar. Kemudian Allah Ta'ala sambung, wa minal lail. Lail tu malam, itu ialah semayang maghrib dan semayang isyak. Nah, ini penekanan supaya mengingati Allah ni yang pertama sekali ialah solat. Zikir yang pertama adalah solat. Ini zikir yang wajib. Tanda orang mengingati Allah, dia tidak tinggalkan solat. Aqimis salata li zikri, kata Allah. Dirikanlah solat untuk mengingatiku. Bermakna solat termasuk dalam zikir. Zikir yang paling utama adalah menunaikan solat. Sebab itu disebut tadi bukratan wa asila, daripada pagi sampai petang, bermakna semayang subuh, semayang zuhur dengan semayang asar, wa minal lail, semayang maghrib dan semayang isyak, 5 waktu sehari semalam. Okey, wa minal lail, dan masuk sekali termasuk sekali fatahajjad bihi nafila, termasuk sekali dengan bertahajud. Bertahajud ni termasuk juga dengan dalam semayang malam yang digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasjud lahu, bersujudlah kamu. Sujud ni makna semayang. Kita tuan-tuan tak boleh tiba-tiba nak sujud je. Tiba-tiba nak sujud je. Tak boleh tanpa ada sebab. Yang pertama, sujud yang dibolehkan sujud syukur. Sujud syukur tu boleh. Sujud kerana kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah. Yang kedua, sujud yang dibolehkan ialah sujud sajadah, sujud tilawah, sujud kerana membaca Al-Quran, sama ada di dalam solat ataupun di luar solat. Kemudian sujud sahwi, sujud kerana lupa. Itu pun ada dalam solat dan luar solat. Sujud sahwi, tuan-tuan, ada yang Nabi buat selepas bagi salam, ada yang Nabi buat sebelum bagi salam. Nabi buat selepas bagi salam kerana Nabi dah terlupa. Semayang 5 rakaat satu hari, semayang asar 5 rakaat. Nabi pun dilupakan oleh Allah pasal nak mengajar sahabat, nak mengajar umat dia. Kalau berlaku macam ni, apa kita nak buat? Jadi sahabat kata, adakah semayang asar telah dijadikan menjadi 5 rakaat wahai Rasulullah? Rasulullah kata tidak. Lepas itu zaman penurunan wahyu, sahabat tak berani tegur, tuan-tuan, nak kata subhanallah. Jadi selepas daripada itu, Nabi pun confirmkan dengan semua sahabat yang ada. Kemudian Nabi berkata, kita pun sujud sahwi. Terus dalam keadaan duduk, takbir Allahu Akbar, sujud sahwi, 2 kali sujud. Jadi sujud sahwi ada di luar solat. Selain daripada itu, kita tak boleh sujud tiba-tiba nak sujud je, tak boleh. Kalau tadi bukan sujud-sujud yang disebut tadi. Termasuklah ada sesetengah orang buat semayang hajat. Ni saya nak sebut ni pasal ada berlaku. Ini disebut dalam kitab fiqh. Ada sesetengah tempat buat semayang hajat perdana dekat sekolah ke, dekat mana-mana ke, buat semayang hajat perdana. Kemudian orang yang memimpin tu kata, sujud lepas bagi salam nanti kita akan sujud. Pernah tak tuan-tuan menghadapi suasana ni? Ada kan? Kita ikut ada imam yang minta buat macam tu. Rupa-rupanya hukumnya haram. Kenapa haram? Kerana sujud itu bukan sujud yang disyariatkan. Sujud kalau nak berdoa, sujud dalam solat. Pasal kerana kita dalam solat, kita bila kita sujud, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabul abdu ilallah wa huwa yakunu sajidan, kata Nabi. Seorang hamba itu lebih dekat dengan Allah ketika dia bersujud. Jadi sujud tu tak boleh, hukumnya haram. Kalau sujud tu tadi depan dinding, bermakna dia sedang sujud kepada dinding, bukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dibenarkan oleh Islam. Ada juga yang buat solat hajat, dia kata duduk dalam saf ni semua. Ada seorang imam, dia kata kita niat masing-masing. Ni pun tak boleh juga. Niat masing-masing. Niat masing-masing, ikut saya tapi niat masing-masing. Mana boleh? Nak berjamaah, kena niat ikut imam. Tak boleh niat masing-masing. Betul? Itu pun tak dibenarkan oleh Islam.
Ini perkara-perkara yang disebut dibahaskan dalam kitab fiqh. Dah masuk kan? Okey, azan dulu. Allahu Akbar. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة آت محمدا الوسيلة إنك لا تخلف الميعاد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita supaya banyak bersujud. Bersujud ni makna bersolat. Kita banyakkan semayang. Nabi suruh kita perbanyakkan bersujud, makna perbanyakkan solat. Kalau kita tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat suka solat, tuan-tuan. Sehingga kan apabila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah perkara dunia yang kamu sangat suka? Atuhibbu minad dunya syai'an ya Rasulullah? Sahabat-sahabat tanya Nabi, apakah perkara dunia yang kamu sangat suka? Nabi kata apa? Wa ju'ilat qurrata aini fis salah. Aku jadikan solat ini sesuatu perkara yang menyejukkan hatiku. Jadi Nabi sangat suka semayang. Sebab itu Nabi punya semayang sunat sampai bengkak-bengkak kaki. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Allah Taala arahkan supaya kita bersolat, tidak meninggalkan solat, dan serentak daripada itu selepas daripada Allah Taala sebut fasjud lahu, tuan-tuan tengok Allah Taala sambung dengan wasabbih. Apa makna wasabbih? Bertasbihlah.
Kita sedia maklum dalam bersujud kita akan bertasbih. Betul. Kita akan sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha tinggi dan dengan segala puji-puji untuknya. Okey. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ekori ayat sujud dengan bertasbih? Sujud ni tuan-tuan dalam solat. Sujud ni adalah merupakan satu-satunya rukun solat yang memberi kesan yang besar kepada kita. Pasal apa? Bila kita bersujud, kita meletakkan kepala kita sama paras dengan kaki kita. Kita menghinakan diri kita sehingga kita sanggup letakkan kepala kita yang begitu mulia ni. Kalau orang main kepala, kita akan marah. Pasal dekat kepala ni ada akal, otak ada sini. Tiba-tiba orang duk siku-siku apa dia panggil ni? Sekil ya? Sekil kepala. Orang Arab je tak apa. Orang Arab kalau main kepala dia tak apa, jangan main punggung. Tepuk punggung dia terajang kita, dia kejur sampai lubang cacing. Tapi main kepala tak apa, itu orang Arab. Sebenarnya kepala ni kita kena jaga. Sebab itu Allah Ta'ala minta kita supaya bersolat. Dalam solat kita sanggup meletakkan kepala kita yang begitu mulia. Di kepala ni ada akal yang Allah Ta'ala ciptakan untuk manusia, yang membezakan kita daripada makhluk-makhluk yang lain, hatta membezakan kita daripada para malaikat pun. Tiba-tiba kita kena letakkan kepala yang begitu mulia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ini sama paras dengan kaki kita. Kena pula kat kaki ada cagu pula tu, dengan bau cagu pula lagi, kan? Pasal apa? Allah Ta'ala nak supaya kita merasai bahawa kita ni tidak ada apa-apa. Kita ni nothing lah. Tak ada apa pun. Tak ada apa yang kita nak banggakan. Kita yang ada apa-apa jawatan ke, jadi agung ke, jadi Perdana Menteri ke, jadi apa semualah yang kita ni, yang Allah Ta'ala bagi nikmat dekat dunia ni, hatta yang tak ada apa-apa pun, lebih-lebih lagi tak patutnya nak rasa ego, nak rasa sombong, lebih-lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan solat. Orang yang tak solat ini orang yang paling sombong. Sombong dengan Allah. Tak bersyukur dengan nikmat anggota tubuh badan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Ini perkara yang kita kena ambil perhatian. Sebab itu serentak daripada bersujud Allah Ta'ala arahkan supaya bertasbih. Tasbih itu pengakuan daripada segi mulut, lisan kita. Pengakuan daripada segi anggota ialah perbuatan sujud itu. Perbuatan rokok, perbuatan sujud itu pengakuan yang kita ini tidak ada apa-apa. Kita tidak boleh merasa ego, merasa sombong kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun sesama kita. Dan pengakuan daripada segi luaran pula, lisan pula ialah perkataan subhana rabbiyal a'la itu. Bertasbih. Bila kita bertasbih, kita akan mengaku bahawa Allah Ta'ala ini bukan macam kita yang serba dengan kekurangan ini. Maha suci Allah yang maha tinggi. Kita mensucikan zat Allah Subhanahu wa taala, mentakdiskan zat Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat kekurangan, sifat lemah yang ada pada makhluk. Yang namanya Allah ini memang hebat. Tak boleh kita nak lawan Allah. Ini dia tuan-tuan. Sebab itu kita diminta supaya bertasbih. Bertasbih ini akan menyebabkan kita jadi manusia yang hebat, manusia yang zuhud, manusia yang tidak akan ada perasaan sombong dan ego dalam diri dia. Kerana sifat ego, sifat sombong ni sifat Allah. Al-Mutakabbir, di antara nama-nama Allah Asmaul Husna, di antaranya Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Layak tak Allah Ta'ala nak mengatakan diri yang maha sombong? Memang layak lah. Layak tak Allah bersifat dengan sombong? Memang layak, kerana tak ada siapa yang boleh menandingi Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca dalam surah Al-Ikhlas. Tidak ada sesiapa pun yang boleh menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara akidah tuan-tuan. Sebab itu
bersujud, bersolat dengan bertasbih ni satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan Nabi juga galakkan supaya kita bertasbih. Satu hari Nabi SAW, tuan-tuan, berjalan-jalan pada petang hari. Nabi ni jalan-jalan, dia tengok keindahan alam. Sambil-sambil tu tengok umat dia apa buat petang-petang. Petang-petang Nabi raun, tengok ada sahabat-sahabat yang sedang berkumpul di bawah pokok tamar. Zaman dulu tak ada kedai-kedai kopi ni nak mengetih semua, tak ada. Dia duduk di bawah pokok tamar sembang-sembang kosong. Nabi pun bagi salam dekat sahabat dia. Nabi pun cakap dekat sahabat dia, ayu'jizu ahadukum an taksiba ala alfi hasanatin kulla yaumin. Kamu rasa, wahai sahabat-sahabatku, kamu rasa kamu mampu tak? Boleh tak kamu nak buat 1000 kebaikan dalam satu hari? Boleh atau tidak? Seorang sahabat bangun, la ya Rasulullah. Wallahi la ya Rasulullah. Siap bersumpah lagi. Demi Allah memang tak boleh wahai Rasulullah. Nak boleh macam mana, kerja bersembang aja kerja. Tak ada usaha pun. Kerja bersembang aja. Jadi Nabi kata senang aja. Tusabbihu mi'ata tasbihatin taksibu ala alfi hasanatin au tamhu ala alfi sayyiatin. Hadis sahih daripada Bukhari dan Muslim. Nabi kata apa? Bertasbihlah, sebutlah perkataan subhanallah sebanyak 100 kali. Nascaya Allah Subhanahu wa taala akan bagi ganjaran 1000 kebaikan. 100 Allah Taala bagi 1000 dan menghapuskan 1000 dosa. Allahu Akbar. Subhanallah. Agak-agak subhanallah yang pendek ni, kalau 100 kali berapa minit seminit lebih je tuan-tuan. Tapi itu yang kita lihat ni, ya Allah, nak sebut subhanallah, Allahu Akbar. Mulut ni macam ada emas. Hati pun payah, mulut pun lagi payah. Kalau bercakap, bersembang, okey, sedap. Dah, itulah kita. Jadi tuan-tuan, dan kita tengok lepas mayang pun. Lepas mayang Nabi tak pernah tinggal zikir ni, subhanallah 33 kali. Walhamdulillah. Mula dengan subhanallah dulu, nampak? Sebelum nak memuji-muji Allah, walhamdulillah, alhamdulillah, sebut subhanallah dulu. Zikir tu. Nabi kata man sabbaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasin. Siapa yang bertasbih setiap kali lepas mayang 33 kali. Wa hammadallah salasan wa salasin, dan bertahmid, sebut perkataan alhamdulillah 33 kali. Wa kabbara salasan wa salasin, dan sebut Allahu Akbar 33 kali. Summa qala fi tamamil mi'ah, kemudian dia sempurnakan jadi 100 dengan berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Nabi, ghufirat lahu khatayahu, semua dosa-dosanya diberikan keampunan oleh Allah. Allahu Akbar. Walau kanat mislu zabadil bahri, walaupun dosa-dosanya sebanyak buih-buih di lautan. Allahu Akbar. Sayangnya Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 33 kali tuan-tuan. 33 kali subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. Cuma ada juga yang warid Nabi baca 11 kali ada. Dalam peperangan Nabi nak pergi, lepas mayang nak terus pergi perang, nak terus sambung peperangan, Nabi hanya baca 11 kali, 33 terus sambung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. 11 kali jadi 33 kan, kali dengan 11. Ada juga yang itu. Lepas tu disudahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita jangan lupa amalkan. Sibuk macam mana pun tuan-tuan, kita kalau sibuk macam mana pun dalam kita perjalanan nak pergi kerja tu, kita bacalah. Selagi tak masuk waktu yang seterusnya boleh baca. Waktunya belum luput lagi.
Panjang waktu dia tu. Kita tidak, kalau dah bangun tu langsung le tinggal. Dah tak ingat apa lagi dah. Kalau kita ada masa, baik kita duduk. Biasa-biasakan. Ini kita dah masuk tahun baru hijrah, dah masuk malam yang ketiga Safar ni, bulan yang kedua ni. Kalau kita masih lagi tak rasa panas punggung, cepat nak panas punggung, cepat nak bangun, kita duduklah. Nabi yang tak ada dosa tu pun duduk. Nak cepat macam mana pun Nabi tetap juga baca 11 kali tadi tu. Ni langsung tak baca. Allah Ta'ala bagi tawaran nak hapus semua dosa-dosa yang lepas. Kita ni tak ada dosa ke? Nabi tu maksum pun buat. Yang kita ni, yang dosa-dosa, dosa kering ni banyak. Mudah sangat nak dapat dosa kan. Nak pergi kena tom yam, yang masak tom yam pakai baju lengan pendek, comel pula tu, Thailand pula. Dah macam mana akhirnya dosa banyak now. Nak dengar berita, yang baca berita pun tak pakai tudung, dah dosa lagi. Macam-macam kan. Jadi dosa terlampau banyak. Jadi sebab itu Allah Ta'ala bagi tawaran istimewa kita di umat Nabi Muhammad SAW. Ujiannya besar di akhir zaman. Jadi banyak tawaran-tawaran istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk penghapusan dosa. Dan di antara penghapusan dosa juga perkataan subhanallah ni. Satu hari Nabi pernah berjalan dengan sahabat dia, jalan-jalan, Nabi pun pukul pokok tu dengan tongkat Nabi, daun pun gugur jatuh. Nabi terus beritahu kepada para sahabat, inna subhanallah, sesungguhnya perkataan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar tunfidul khataya, dapat menggugurkan dosa-dosa sebagaimana gugurnya daun-daun kayu tadi daripada pokok. Jadi perkataan subhanallah boleh menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita bertekad dan berazam kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita jadi tergolong daripada hamba Allah yang senantiasa berzikir, az-zakiruna waz-zakirat, lelaki-lelaki yang berzikir, makna yang tidak pernah lupa hatinya dan mulutnya daripada mengingati Allah. Jadi hati kita ni tak kosong. Hati senantiasa hadir mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dalam apa jua keadaan pun kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Semoga penghidupan kita senantiasa dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah dengan zikir kita, apabila kita jaga Allah, kita senantiasa ada dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan ada dengan kita. Ihfazillaha yahfazuka. Kalau kita jaga Allah, kata Nabi, Allah Ta'ala akan jaga kita. Jaga Allah bermakna kita hati kena senantiasa ada dengan Allah. Kemudian kita jaga kefarduan-kefarduan, jaga tuntutan-tuntutan, jaga perkara yang Allah Ta'ala suruh, yang Allah Ta'ala haramkan, yang dilarang, dan jaga perkara-perkara yang boleh mendatangkan rahmat daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala akan pelihara kita, Allah Ta'ala akan mustajabkan segala permintaan kita, insyaAllah. Jadi saya rasa itu sahaja yang dapat kita perkatakan pada malam ini. InsyaAllah kita akan habiskan pada minggu yang akan datang ayat daripada surah Al-Insan ini, insyaAllah. Itu sahaja. Ada soalan apa-apa? Dia mengumpat ni, ialah itu kita mengata seorang-seorang pun dia kira berdosa juga. Pasal kita mengutuk dia, tapi orang tak dengar, Allah Ta'ala dengar. Pun kita kena minta maaf dengan orang tu. Kita dalam hati asyik mengata dia, dalam hati pun Allah Ta'ala akan soal tu. Ini kan kita bercakap seorang, apa dalam kita kan, apa lagi ni haji ni
tak habis-habis dengan perangai ni. Ngata orang yang tak pergi semayang, janganlah. Kita doakan dia, jangan mengata doakan. Dah tua-tua tak kerti nak semayang ke? Tak kerti nak datang masjid ke? Tak kerti nak dengar kuliah ke? Jangan mengata. Kita doakan. Lebih-lebih lagi ada bersama kita dengan anak-anak pula, dengan isteri pula. Kita mengajar dia mengata orang pula. Jangan mengumpat orang, jangan. Yang seorang-seorang pun akan disoal oleh Allah. Akan disoal oleh Allah. Bahkan yang dalam hati pun, yang terdetik dalam hati tu, kalau kita tidak cepat-cepat tangkis dia, kita layan dia, syaitan bisik menyebabkan kita mempertikaikan Islam contohnya, mempertikaikan sunnah Nabi. Kita pun layan. Oh betul juga. Habis. Kita kata betul juga tu, kita kena besok dekat hari akhirat. Dekat dunia tak kena, pasal kita tak cakap. Dekat akhirat tetap kena. Boleh. Wallahu a'lam. Hadis sahih. Yang membezakan orang kafir dengan orang yang Islam adalah solat. Bermakna hadis ini sebenarnya memberikan satu ancaman supaya orang Islam jaga solat. Ada ulama hadis sebut bermakna orang yang tak solat dia boleh jatuh kafir. Ada yang begitu. Tapi kalau setakat tak solat tapi dia masih percaya yang solat itu wajib, dia tak jatuh kafir lagi. Itu satu ancaman daripada Nabi SAW, satu peringatan supaya kita jaga solat ni. Selagi mana kita tidak kita mempercayai solat itu wajib, kita belum jatuh kafir lagi sebenarnya, jatuh fasik. Tapi kalau kita kata mana ada semayang ni, mengarut lengkau, itu contoh perkataan lah. Mana ada solat ni mana wajib, contoh, habis. Kalau tak semayang, tak payah cakap, kan? Itu dia tak jatuh kafir, tak jatuh murtad. Jadi tadi hadis itu memang hadis sahih, nak memberi ancaman kepada kita supaya kita jaga solat. Okey, wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah itu saja yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita sama-sama mendapat manfaatnya insya-Allah dan memberi motivasi kepada kita supaya kita senantiasa menjaga salat, senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh penghidupan kita insya-Allah. Moga-moga penghidupan kita dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangguh majlis kita dengan baca surah wal asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min 'ilmika ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin wa ja'alna minal zakirin Allah kathira wa ja'alna minal khashi'in wal mukhlasina fi kulli a'malina ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.